Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tasha. Ni cikgu nak terangkan sikit tentang kekeliruan yang Tasha tanya tadi. Tasha keliru tentang mitosis dengan meiosis. Jadi sekarang cikgu nak terangkan. Dalam tubuh badan kita pada tumbuhan, dia akan ada berlaku dua jenis pembahagian sel. Ada dua jenis berlakunya pembahagian sel. Yang pertama namanya ialah mitosis dan yang kedua ialah meiosis. Yang pertama ialah mitosis dan yang kedua ialah meiosis. So ingat tu. Tapi pada hari ini cikgu nak terangkan. Sebelum tu kenapa berlakunya pembahagian sel? Kita nak pembahagian sel berlaku supaya kita nak tambahkan sesuatu sel itu. Kita nak tambahkan supaya sel itu jadi semakin banyak. Itu tujuan pembahagian sel lah. So sekarang cikgu akan fokus pada mitosis dahulu. Cikgu harap kamu clear dengan mitosis dahulu. So cikgu tak cerita tentang profasa, metafasa, anafasa, telofasa ni dahulu, tapi cikgu nak kamu faham apa itu sebenarnya proses mitosis. So, proses mitosis ni ialah proses yang berlaku, proses yang berlaku ataupun pembahagian sel yang berlaku untuk menghasilkan sel-sel yang sama dari segi genetik. Untuk cikgu nak remind balik pada Tasha, mitosis ni dia sebenarnya bukannya proses melahirkan bayi. Proses ni dia melahirkan bayi, walaupun nanti kita akan sebut ada istilah-istilah yang kita gunakan ialah induk dan juga anak. Tapi maksud anak tu bukan anak baby yang dilahirkan. Bukan kita melahirkan baby, tapi anak itu ialah merujuk kepada sel baharu yang terhasil. So cara cikgu harap kamu faham. Nanti cikgu akan tunjuk secara visual. Cikgu tunjukkan secara gambaran lukisan, supaya Tasha lebih faham lagi. Contoh kat sini ialah, cikgu nak bagi contoh apa maksud kalau kita tengok pembahagian sel yang menghasilkan sel yang sama dari segi genetik. Contoh sekarang ni cikgu bagi contoh. Contohnya ialah cikgu ada satu sel. Contohnya contohnya cikgu ada sel. Sel itu berbentuk tiga segi. Walaupun tak nampak clear sangat, tak tegak sangat. Cikgu lukis gitu je kan. So bentuknya ialah tiga segi. Jadi apabila berlakunya pembahagian sel, yang sel yang ini ialah sel yang asal ataupun nanti dulu kita bagi label kemudian. Cikgu ada satu sel. Sel ni bentuknya segitiga. Bentuknya segitiga dan sel ini dia membahagi. So proses kat sini namanya ialah proses dia membahagi dan dia menghasilkan dua anak yang sama dengan dua lagi sel lain yang rupa dia sama macam sel yang asal. So sekarang kita labelkan sel yang asal ini, yang original lah kita kata, namanya ialah induk. Induk. Kemudian bila induk ini dia membahagi, so dekat sini proses yang berlaku ialah proses mitosis. Proses mitosis berlaku. Bila proses mitosis berlaku, induk ini telah menghasilkan anak. Jumlahnya ada dua. So cikgu harap kamu faham. Ini kita cerita pasal sel, bukan cerita pasal kelahiran bayi. So contohnya kat sini sel ni dalam sel yang pembahagian ini dia berlaku pada tubuh badan kita ataupun pada tumbuhan. Pada tubuh badan ataupun pada tumbuhan. Dan kalau sekiranya kamu tengok sekali lagi cikgu ulang, dalam proses mitosis, kalau sekiranya
sel induknya ataupun sel yang asalnya berbentuk segitiga, nanti selepas berlaku proses mitosis, sel anak yang terhasil, okey, sel anak ni sel yang baharulah, yang terhasil juga berbentuk segitiga. Okey. Kalaulah contohnya sel ini ialah sel kulit manusia, dekat dalamnya ada kromosom kan? Contohnya kromosom dalam sel manusia ini ada 46. Nanti pada sel anaknya juga nilai jumlah kromosomnya juga adalah 46. Sebab tu daripada awal lagi cikgu dah kata bahawa daripada awal lagi dalam nota kita kata bahawa dia menghasilkan sel-sel yang sama daripada segi genetiknya. Maksudnya genetik bilangan kromosomnya sama, bentuknya sama. Okey. So itu maksudnya. Okey. Kalau bentuk contohnya lah bentuk sel itu segitiga, anaknya juga akan berbentuk segitiga. Kalau induknya jumlah kromosomnya 46, maka anaknya juga kromosomnya akan jadi 46. So, induk dengan anaknya sama, sebiji, serupa. Tu maksud dia. Okay, so jelas? So itu maksudnya pembahagian sel menghasilkan sel-sel yang sama dari segi genetik. Okey, di mana tempat berlakunya? Dalam tubuh badan manusia, dia berlaku pada sel soma. Apa tu sel soma? Sel soma ialah sel dalam badan kita lah. Okey, dan biasanya dia mitosis ini dia akan berlaku di tempat-tempat yang boleh tumbuh semula. Contohnya kat mana tempat yang boleh tumbuh semula? Dalam tubuh badan manusia apa yang boleh tumbuh semula? Contohnya ialah, alamak warnanya sama, kita tukar warna lain. Contohnya ialah dia berlaku di mana? Pada kulit, lagi berlaku pada kuku, lagi berlaku pada rambut. Dan kalau tengok gambar tu disebut jantung. Sebenarnya bukan jantung tu, dia hati. Dia berlaku pada hati. Okey, tempat-tempat ni ialah antara tempat yang ada tempat-tempat yang dia akan tumbuh semula. Okey, kalau contohnya rambut, kamu potong rambut, nanti dalam masa beberapa bulan kamu lihat rambut kamu akan jadi panjang. Kenapa? Sebab di sini berlakunya mitosis. Berlakunya mitosis. Mitosis ni dia akan menyebabkan sel tadi bertambah. Daripada satu jadi dua, kemudian bertambah lagi, semakin lama semakin banyak. Jadi bila semakin banyak rambut pun menjadi semakin panjang. So itu ialah proses dalam tubuh badan manusia. So cikgu ingatkan sekali lagi, proses pertambahan sel ni anak kat sini bukan merujuk kepada kelahiran bayi, tapi penghasilan sel dalam tubuh badan manusia. Okey, jelas tak? Okey, ataupun dia juga boleh berlaku pada tumbuhan. Okey, contohnya. Pada tumbuhan, contohnya. Tumbuhan ni dia ada pucuk. Okey, tahu tak pucuk? Warnanya besar sangat. Okey, pada pucuk tumbuhan kan. Kalau kamu perhatikan pokok tu kan, kamu akan nampak mula-mula daun tu kecil. Lama-lama daun tu jadi semakin besar. Okay, bila dah besar nanti dia akan sambung lagi pucuk. Macam ni kan kat sini. Dia dah besar, dia sambung lagi. Nanti dia akan bertambah lagi. Semakin lama pokok itu jadi semakin tinggi. Maka kat situ berlakunya proses mitosis bagi tumbuhan ataupun pada akarnya. Okey, kalau kamu tanam pokok, mula-mula kamu nampak akarnya sikit. Lama-lama tengok akar dia semakin lama semakin banyak. Maksudnya dia berlaku proses mitosis di situ. Proses mitosis di situ bagi tumbuhan dan juga manusia. Okey, maknanya tempat-tempat yang boleh tumbuh semula tu dia boleh berlaku proses mitosis. Okey, so cikgu harap kamu faham, kamu jelas. Okey, jangan keliru lagi. Jangan ingat ini ialah proses kelahiran bayi. Bukan. Ini ialah proses di mana suatu sel itu bertambah menjadi semakin banyak dan dia punya induknya, induknya mesti sama. Anaknya mesti sama dengan induknya. Okey, seterusnya. Right. Kenapa mitosis ini berlaku? So, kenapanya penting mitosis ni? Mitosis ni sangat penting. Sangat penting untuk menghasilkan sel yang baharu, untuk pertumbuhan dan untuk menggantikan sel yang
rosak. Okey. Dan sel yang baru, sel yang tumbuh tadi dan juga sel yang rosak tadi, bila dia tumbuh ataupun dia terhasil sel baru, bilangan kromosomnya adalah mesti sama. Sel anak dan sel induknya adalah sama. Macam cikgu cakap tadi. Contohnya, contohnya pada kulit. Ni kulit kan. Kulit kita ni. Allah. Okey, ni contohnya ialah kulit. Kan, ini ialah contoh, ini ialah sel kulit. Sel kulit. Sel kulit ni, ini ialah induk bagi sel kulit. Kemudian berlaku proses mitosis, kan? Berlaku proses mitosis. Jadi dekat sini terhasillah anak bagi sel kulit. Okey, terhasilnya anak sel kulit. Dan kamu lihat anak sel kulit ini dengan induk sel kulit ini, dia punya rupanya sama, bilangan kromosomnya sama, semuanya sama. Jadi sama, serupa. Anak dengan induk mesti sama. Dan dia berlaku pada tempat-tempat tubuh badan manusia. So cikgu harap kamu faham. Dah banyak cikgu ulang ni. Cikgu ulang lagi perkataan, cikgu ulang lagi supaya kamu jelas. Okey. Nanti cikgu akan buat satu lagi video untuk terangkan tentang mitosis pula. Dan cikgu akan cuba terangkan secara visual juga. Okey, cikgu akan terangkan secara visual. Okey, kalau ada yang cikgu tertinggal kat sini, kamu boleh tanya, boleh PM cikgu. Okey, boleh tanya. Okey, itu saja untuk hari ini. Untuk sekarang ni, cikgu akan cuba bantu kamu. Kalau ada masalah lagi, boleh tanya lagi. Boleh PM cikgu. Okey, bye. Assalamualaikum. Tasha, selamat malam.